warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa hari ini 9 hari bulan Mei 2023. Persamaan barangkali berapa bulan Ramadan hari? 18 hari bulan Syawal 1444 Hijrah. Berarti kita ada lagi sekitar 12 hari dalam bulan Syawal. Saya ucapkan kembali berjumpa. Dan terima kasih pada tuan-tuan yang walaupun 3 hari kita tak live stream kerana perjalanan ke Mersing. Tapi tuan-tuan masih lagi memberi sokongan dan perhatian kepada posting yang kita naikkan walaupun tak adalah konten yang berat dalam posting. Hari ini saya fikir kata data baru yang dikeluarkan adalah mengenai cuaca. Kita akan sharekan kemarau. Dijangka masuk lebih awal 2 minggu berbanding ramalan yang dikeluarkan sebelum ini mengenai peralihan monsun. Di mana hari ini Penang pun dah keluarkan amaran mengenai bekalan air yang ada di dam empangan Teluk Bahang dan juga empangan Air Hitam, yang mana telah merosot antara 42 ke 48% bekalan, dan jumlah air yang ada hanyalah bertahan untuk kira-kira 5 minggu lebih sikit, 40 hari. Dan kemungkinan besar penyusutan air akan berlaku lebih pantas kalau cuaca panas melanda Pulau Pinang sekarang dan hujan turun di kawasan yang bukan tadan air. Jadi Pulau Pinang telah mengeluarkan amaran lebih awal untuk langkah berjimat cermat penggunaan air, kerana untuk pertama kali bila diberi amaran tu bekalan air telah pun menyusut antara 42 ke 48% di kedua-dua empangan yang berada di Pulau Pinang. Walaupun ada sedikit hujan yang turun. Masalah yang lebih besar adalah hujan tidak turun di kawasan tadan air. Ini menjadikan krisis air di Pulau Pinang selain pada cuaca yang mulai panas. Dan Kuala Lumpur pun kita dah mula lihat panas dan sungai dah banyak kering. Dan kebanyakan kawasan yang menerima hujan adalah terlalu sedikit pada sebelah lewat petang berbanding cuaca panas yang mengharung Kuala Lumpur seawal 9 pagi hinggalah pukul 5 petang. Hari ini pun masih panas walaupun nampak langit sedikit gelap, tapi saya tak fikir Kuala Lumpur akan hujan. Dan dalam cuaca pukul 5 minit ni saya fikir masih 32 ke 33 darjah Celsius, sangat panas di Kuala Lumpur sekarang. Hingga kalau tuan-tuan berada dalam bangunan, tuan-tuan dapat boleh merasa aircon yang 16 ataupun 18 darjah Celsius masih lagi tak boleh menahan pahang panas yang datang daripada luar. Itu antara tanda-tanda bagaimana Jabatan Meteorologi telah mengeluarkan amaran bahawa musim kemarau akan datang pada 15 hari bulan Mei ini. Jadi kita ada kira-kira seminggu lagi untuk menghadapi proses di mana peralihan daripada monsun timur laut musim tengkujuh kepada monsun barat daya musim kemarau. Kalau ramalan awal mengatakan kita akan dapat panas terik di sebelah pagi dan hujan pada sebelah kita akan dapat cuaca panas daripada 11 pagi hingga 4 petang, dan kita akan dapat hujan pada lewat petang dan awal malam. Tapi mulai sekarang ni kita akan dapat panas hinggalah imbangan cuaca panas yang panjang tak dapat diimbangi oleh hujan. Seperti akan ada juga hujan, tapi kita boleh sebut kata ini adalah kemarau berat yang akan dihadapi pada tahun ini. Walaupun data tersebut tak menggambarkan berapa suhu yang ada, tapi kita boleh tahulah pintu masuknya tu di kawasan-kawasan yang telah digazetkan sebagai titik panas, terutama di Padang Terap Kedah, di Perlis, di Cuping Perlis, kemudian di Lembah Kelang, kemudian di Jempur Negeri Sembilan yang ditanda juga dengan 37 darjah Celsius, di Tanah Merah Kelantan, di Kuala Terengganu, di Jerantuk Pahang. Jadi hampir semua kawasan ini telah pun ditanda sebagai kawasan panas, selain Seberang Perai dan juga Melaka yang lebih awal ditanda dengan suhu 36 darjah Celsius. Walaupun Malaysia tak diletakkan dalam titik merah cuaca ekstrim panas seperti mana India, Pakistan, Bangladesh, Thailand dan juga Kemboja yang sekarang berada dalam titik panas ekstrim. Tapi kita sudah boleh lihat bagaimana dengan cuaca panas yang kita sebut tidaklah digambarkan panas kalau mengikut cuaca panas ekstrim yang didatakan oleh analisis antarabangsa ataupun global adalah 40 darjah Celsius ke atas. Tapi Pulau Pinang yang titik panasnya dikesan hanya 36 darjah Celsius hari ini telah mengeluarkan amaran bahawa bekalan air yang ada bagi mereka yang berada dengan menggunakan bekalan air di Pulau Pinang, terutama 6,000 keluarga ataupun 30,000 orang. Daripada 6,000 isi rumah ni, 30,000 orang jumlah keseluruhannya. Bekalan air yang akan datang daripada empangan Air Hitam dan Teluk Bahang
hanya akan kekal 40 hari. Jadi kalau ikut dengan kiraan sekarang ni, berarti sekitar pertengahan bulan Jun, Pulau Pinang akan berdepan dengan krisis air teruk, terutama bagi mereka yang bergantung bekalan air yang telah pun merosot di Teluk Bahang dan juga di air hitam. Empangan air hitam pada kadar 42% menyusut hingga ke 48%. Jadi itu yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi. Saya fikir FMT Berita Harian telah menjadikan ini sebagai berita utama dalam meningkatkan kesedaran kita semua mengenai cuaca ekstrim panas yang kita akan lalui. Berarti kita terlewat sebulan kemudian daripada apa yang telah dialami oleh Bangladesh, oleh India, oleh Pakistan, oleh Asia Selatan, kemudian Thailand yang mencapai 43 darjah Celsius di Bangkok, manakala Luang Prabang yang mencapai 44.2 Celsius, manakala di India ni antara 44 hingga 52 darjah Celsius, 51.2 darjah Celsius. Itu yang saya kongsikan dengan tuan-tuan sebagai lanjutan 3 hari. Kita tak bersiaran, tapi sebelum tu pun dah hampir 2 minggu kita akan update keadaan cuaca bagi meningkatkan kesedaran kita semua mengenai musim panas ekstrim yang akan kita lalui. Berarti bukan saja kita bercakap mengenai air, kita akan juga bercakap mengenai tahap kesihatan, terutama di kalangan kanak, warga tua, mereka yang mempunyai penyakit 3 serangkai yang mungkin terdedah kepada dehidrasi yang lebih mudah. Jadi oleh kerana ini juga musim panas yang akan melanda pada musim persekolahan. Dan pastikanlah tuan-tuan mempersiapkan disiplin anak-anak, terutama di satu adalah disiplin meminum air putih. Yang kedua adalah disiplin untuk tidak berada dalam kawasan yang boleh mendedahkan mereka pada dehidrasi. Yang ketiga adalah memastikan juga isi rumah yang ada sekarang melengkapi kaedah perbelanjaan dengan memahami bahawa kita akan mengalami kenaikan harga ikan apabila cuaca panas yang ekstrim yang akan melanda pada 15 Mei dan hanya akan berakhir pada hujung bulan September 2023 juga akan menjejaskan. Satu adalah hasil pertanian, berarti akan ada kenaikan harga sayur yang ketara kerana kebahagiaan besar daripada kawasan-kawasan yang membekalkan sayur domestik telah memaklumkan pada kita. Walaupun kita belum masuk suhu panas yang ekstrim ni, baru dalam peralihan Cameron Highland dan beberapa kawasan di utara tanah air yang membekalkan bakalan sayur bagi pasaran domestik telah menjelaskan bahawa sebelum cuaca panas pun sukar untuk memastikan sayur hijau dapat dibekalkan kerana cuaca panas telah menjadikan sebahagian besar daripada kebun-kebun dan juga ladang sayur mengalami masalah memastikan tumbuhan pertanian hidup. Manakala mereka yang berada dalam mana-mana mereka menumpukan pada harga ikan juga dimaklumkan bahawa cuaca panas ekstrim ini juga akan menjejaskan hasil tangkapan ikan kerana berlaku peningkatan arus air laut di Pasifik. Dia akan menyebabkan juga seluruh pergerakan arus air yang ada di lautan kita, sama ada di Laut Cina Selatan ataupun di Selat Melaka juga akan berubah dan banyak hasil atau banyak kawasan yang selama ini menjadi kawasan habitat ikan akan berubah kerana cuaca panas yang melanda kawasan habitat ikan mungkin akan mematikan mungkin akan menjejaskan pembiakan ikan. Jadi salah satu yang kita akan alami juga dalam ni selain daripada masalah di daratan iaitu bakalan air, gangguan kesihatan, dan ketiga bakalan sayur, kita juga akan mengalami gangguan bekalan ikan kerana sukar untuk mendapatkan ikan. Itu yang saya update pada tuan-tuan mengenai cuaca. Perlahan walaupun trafik kita agak perlahan dengan 10 minit. Kita ada berapa orang sekarang? 350. Itu yang saya update adalah untuk tuan-tuan bagi mereka yang belum lagi membuat sebarang bentuk persediaan. Saya bagi tuan-tuan bahawa bekalan telur, ikan masin, lobak masin, bawang, semua menjadi benda yang kritikal pada musim panas ni. Walaupun kita nak beli barang yang paling murah lah ikan masin untuk kita simpan stok dia, tapi apabila harga ikan akan meningkat tinggi, kemudian apabila harga ikan meningkat tinggi, demand akan beralih kepada daging dan ayam. Dan pastilah juga harga barangan ini juga akan meningkat tinggi. Apabila bekalan ikan berkurangan, kita akan beralih ke pasar dengan menumpukan kepada ayam ataupun daging. Dan harga barangan ini akan juga melambung tinggi apabila permintaan menjadi terlampau besar. Dan pada masa saya sama, saya tak pasti kata kita membuat sebarang bentuk persediaan alternatif. Sama ada kita ada lebihan pasaran bagi ikan masin atau sebagainya. Manakala sayur-sayuran yang dibekalkan cara tuaian harian dan tuaian mingguan
pastilah akan terjejas teruk kerana musim ni agak panjang. Dia akan bermula daripada 15 hari bulan Mei sampai hujung bulan September. Berarti kita ada Jun, Julai, Ogos, September 4 bulan. Ataupun 16 minggu, 18 minggu campur 2 minggu pada hujung bulan Mei apabila pintu kemarau dengan cuaca terik akan bermula. Dan di setengah-setengah kawasan, kalau saudara ke selatan tanah air terutamanya, saudara akan mula melihat bagaimana cuaca panas ini datang melanda dengan kita tidak memiliki awan. Itu menjadikan teriknya bertambah. Kalau siapa yang tinggal di Kulai, kalau di Kuala Lumpur hari ini okey lagi, pasal kita dapat banyak awan. Tapi bagi mereka yang tinggal di Kulai, di selatan Johor terutamanya, kalau saudara lihat pada waktu tengah hari, kebanyakan kawasan-kawasan di Johor, selatan tanah air lebih terdedah, mengharung cahaya matahari yang terus ultravioletnya, UV menjadi begitu tinggi kerana tiada awan. Dan Pulau Pinang memaklumkan mereka tak dapat membuat hujan tiruan kerana satu adalah kekurangan awan dan kebanyakan hujan yang turun tidak menghala kepada dua empangan yang kritikal ni yang telah mula menunjukkan tanda-tanda pengurangan walaupun suhu panas baru melanda Pulau Pinang sehari, iaitu baru seminggu melanda Pulau Pinang, iaitu empangan Teluk Bahang dan juga empangan air hitam. Jadi untuk orang Pulau Pinang, terutama mereka yang mendapat bekalan air daripada kedua-dua empangan, kerana kata Kerajaan Negeri Pulau Pinang 6,000 keluarga ataupun 30,000, so total isi rumah dengan purata satu rumah ada 5 orang. Mereka ni akan terjejas teruk kerana bekalan air yang ada sekarang ni bertahan hanya 40 hari lagi. Tapi kalau cuaca turun panas, selain bekalan air ni, dia juga akan menjadi, selain penggunaan air, penyusupan ataupun pemerapan air berdasarkan cuaca panas juga akan menyebabkan empangan lebih cepat kehilangan air. Kita tak tahu sama ada 40 hari ni kita tepat mencapai 40 hari ataupun jumlah bekalan air tu hari ni akan menjadi lebih pendek, itu kurang daripada 40 hari. Tapi Pulau Pinang telah mengeluarkan amaran kepada mereka yang berada di sekitar empangan Teluk Bahang dan air hitam bahawa kedua-dua empangan ni mengalami penyusutan antara 42 hingga 48%. Bagi tuan-tuan yang free macam saya tadi, tuan-tuan mungkin pada pukul 2 petang melihat siaran langsung dari Saint Petersburg, Rusia. Rusia meraihkan 78 tahun kemenangan perang dalam Perang Dunia Kedua, menewaskan tentera Nazi Jerman. Ini acara yang menerima perhatian dunia kerana satu adalah di tengah-tengah ketegangan perang Ukraine. Yang kedua, hampir semua stesen televisyen dunia mengambil siaran langsung ni dengan menggunakan terjemahan terus ketika Presiden Vladimir Putin berucap dalam bahasa Rusia. CNN, BBC, Al Jazeera semuanya telah menggunakan penterjemahan stream secara langsung bagi membolehkan masyarakat dunia mendengar satu persatu penjelasan Presiden Vladimir Putin yang secara menyeluruh keterangkumannya itu bahawa Rusia kini berdepan dengan ancaman musuh-musuh yang bergabung untuk menghapuskan Rusia. Jadi ini adalah antara gambaran bahawa rakyat Rusia diminta bersedia untuk melalui frasa peperangan yang lebih hebat. Ketika Putin berucap, Rusia melancarkan 23 ke 60 biji serangan drone berani mati ataupun dipanggil drone kamikaze, drone yang diterbangkan dengan kawalan, kemudian menjunam ke kawasan-kawasan yang diburu. 23 tembakan pertama dapat dipintas, kebanyakan menuju ke Kiev, bandar utama di Ukraine. Tapi ada laporan mengatakan 37 lagi drone sedang dikesan terbang. Tapi tak ada kepastian sama ada semuanya dapat ditembak jatuh. Kalau tuan-tuan yang follow ucapan saya langsung juga datang daripada Gaza. Gaza baru saja dibom pagi tadi waktu Malaysia oleh tentera Israel yang membunuh 9 orang. 13 orang. 9 orang dewasa dan 4 orang kanak-kanak. Apabila IDF, Israel Defense Force, melancarkan serangan untuk membunuh pemimpin-pemimpin Brigade Al-Aqsa. Saya rasa Brigade Al-Aqsa ke apa tapi bukan daripada Hamas. Itu sayap kedua perjuangan Islam yang paling besar di Gaza, menjadikan Gaza juga menjadi tumpuan dunia. Kerana walaupun Israel mengatakan serangan itu sekali harungnya, tembakan 20 roket yang membunuh 13 rakyat Palestin, 9 dewasa dan 4 kanak-kanak, dengan mengatakan operasi tersebut selesai kerana 9 orang dewasa yang terbunuh itu termasuk 4 yang mereka cari sebagai pemimpin yang telah melancarkan serangan 60 serangan roket yang berjaya dipintas pada minggu lalu oleh tentera Israel. Jadi Israel mengatakan ini adalah serangan balas kepada kumpulan yang bertanggungjawab menyerang Israel pada minggu lalu. Itu yang saya boleh update pada tuan-tuan tentang krisis air yang kritikal di Pulau, yang mula kritikal di Pulau Pinang. Malaysia
dijangka memasuki musim kemarau teruk bermula 15 hari bulan Mei, iaitu 2 minggu lebih awal. Kemudian saya update saudara sikit tentang sambutan 78 tahun kemenangan tentera Rusia menghalau keluar tentera Jerman dalam Perang Dunia Kedua 78 tahun yang lalu ataupun pada tahun 1945. Dan saya update sikit kepada tuan-tuan bahawa Palestin ataupun Gaza baru saja diserang awal pagi tadi waktu Malaysia ataupun 5 jam ke belakang, kerana kita cerahnya 6 jam ke belakang, kerana kita di depan. Jam tu kita di depan kerana matahari datang daripada timur, maka pagi berarti dalam pukul 2 atau 3 pagi ketika gelap di Palestin. Itu yang saya boleh update tuan-tuan pada petang ni. Kalau ada soalan, kita pergi Q&A. Bagi mereka yang lewat masuk, saya akan staykan video ni walaupun kita tak pindah ke YouTube. Kerana update harian biasanya saya tak pindah ke YouTube kerana daya tahan maklumat tu hanyalah 24 jam. Kalau ada persoalan, kita share. Kita ada 500 orang, Alhamdulillah. 15 minit. Kita dah dapat 500 walaupun perlahan pada mulanya kerana kita bercuti 3 hari. Jadi berkesan ke kalau sentiasa membuat pembenihan awan? Berkesankah kalau sentiasa membuat pembenihan awan? Tahun-tahun kemarau teruk 2015 dan 2016, saya masih lagi di bilik berita. Itu tahun yang teruk, tapi saya jangka tahun ini akan lebih teruk. Dan pembenihan awan ni tahun 2000-an awal dah mulakan, sebab kita punya kesan El Nino ataupun kemarau yang teruk ni dah bermula pada tahun 2000-an. Cuma saya masih ingat kali akhir tu 2016, 2017 El Nino melanda Malaysia. Pembenihan awan masih dibuat, yang secara keseluruhannya saya kata 20 ke 30% dia membantu. Tetapi lebih penting adalah sukan nak mendapat awan kumulus yang kemudian kita benihkan awan. Dia pergi dan airnya turun di dalam kawasan empangan. Itu yang dihadapi oleh Pulau Pinang. Kalau walaupun Pulau Pinang menerima hujan, tetapi air hujan tak turun di empangan Air Hitam dan di empangan Teluk Bahang. Jadi selalunya, kalau yang dulu masa tahun 2016 dan 2017, kalau kerajaan persekutuan mengambil langkah, kita buat je pembenihan awan. Walaupun tak pergi ke dalam tumpahan air, tapi Lembah Kelang dia beruntung kerana dia punya banyak tasik. Jadi kebanyakan oleh kerana pada waktu tu dah sampai kritikal. Selain daripada kita bergantung air sumber air daripada Kelanggit yang telah empangan Kelanggit yang telah pun merosot. Kuala Lumpur telah menggunakan lori-lori Jabatan Bekalan Air untuk menyedut air daripada kawasan tasik dan kemudian dihantar ke kawasan-kawasan perumahan. Dan kemudian mereka mencampurkannya dengan klorin dan air ini digunakan untuk mandi, manakala dimasak dulu untuk minum. Jadi untuk Lembah Kelang, kerana Lembah Kelang memiliki banyak tasik, maka dia berfungsi dalam arti kata untuk darurat dan kecemasan. Sebab 2016 dan 2017 tu teruk yang jangka kali ni akan lebih teruk. Tapi Kuala Lumpur Lembah Kelang masih boleh bergantung kepada pembenihan awan. Manakala Pulau Pinang tu saya tak fikir banyak empangan, banyak kawasan tasik. Berarti strategik untuk mendapatkan kita benihkan dan kemudian awan bawa dengan tekanan angin yang tinggi dan dia masuk ke dalam kawasan daratan. Sama ada hujan tu turun di kawasan yang ada tadahan air ataupun tidak. Itu yang menjadi komplikasi kerana lagi satu ketika 2016 dan 2017 Malaysia juga dilanda jerbu teruk. Jadi pada waktu tu pembenihan awan ada 2 matlamat. Satu adalah untuk bekalan air, yang kedua adalah meredakan apungan jerbu. Jadi bila hujan datang tu, jerbu tu akan jadi kurang. Jadi kawasan-kawasan yang ada jerbu teruk, kebetulan Kelang dan Port Kelang pada waktu tu bawa sampai ke Kelang, bawa sampai ke seluruh Lembah Kelang lah, telah menerima indeks. Kalau Port Kelang waktu tu, indeks pencemaran udara dia capai lebih 300 hingga diisytiharkan darurat kesihatan. Manakala di Kuala Lumpur pada waktu tu mencapai 200 ke 300. Jadi hujan pada waktu itu yang dijangka juga tahun ini, di mana Malaysia menandakan 406 spot yang akan ada kebakaran hutan, ada potensi tinggi kebakaran hutan. Kita tanda 406. Indonesia telah bersedia hampir 3 bulan dulu dengan menjadikan badan Search and Rescue Nasional mereka, Basarnas, mereka berada dalam keadaan bersedia dengan 20 ke 25 ribu kekuatan anggota untuk menjaga kawasan-kawasan yang dijangka terbakar, selain daripada kegiatan pembakaran terbuka yang mana akan terbakar secara alami. Faktor sama ada tin yang ada dalam kawasan hutan yang kering, kaca yang boleh menjadi kantar pembakar dalam kawasan yang kering.
yang akan membantu kawasan-kawasan yang kering walaupun tak ada campur tangan manusia akan terbakar secara alami ataupun faktor semula jadi. Jadi salah satu daripada tuan tanya saya tu, dia ada dua dalam satu. Kemungkinan gagal dari segi kita nak dapatkan awan yang komited, ditolak angin sampai ke dalam kawasan tadan air. Tapi kalau dia datang pada tahun 2016 dan 2017, banyak pemberian awan bukan dibuat semata-mata untuk krisis bekalan air, tapi menangani jerbu. Kerana kalau hujan turun, berarti berlakulah pemendapan jerbu. Walaupun jerbu akan kembali pula setelah kawasan yang terbakar tu tolak angin dia datang. Tapi kalau jerbu teruk, kerana berlaku pencemaran udara yang membahayakan kesihatan, maka diturunkan hujan untuk membolehkan jerbu dapat dihapuskan daripada terapung dalam ruang udara. Tapi kalau untuk sejarah daripada 2002 saya jadi editor, saya tak pernah fikir kata pembenihan awan tu akhirnya berjaya. Dan istilah berjaya tu tak boleh usaha tapi mengurangkan ia. Tuan-tuan dan puan-puan, satu masalah yang paling besar adalah ini masalah alami. Walaupun kita dapat buat hujan, tapi kemudian esok panasnya pula datang, dia akan menyedut lagi air keluar daripada kawasan empangan. Itu satu masalah apabila kita kena faham bahawa dia proses yang hari ini kita hujankan, besok panas terik balik, dia sedut balik sumber air. Ini hari kita hujankan, besok dia panas balik. Jadi selalunya belum ada negara yang boleh memberikan data bahawa mereka berjaya mengatasi beban kemarau, sama ada daripada sumber bakaran air, kesihatan dan juga kebakaran hutan, dengan mengatakan bahawa sumbangan yang besar datang daripada pembenihan awan. Belum ada. Masa tahun saya jadi editor tu, kekecewaan yang paling besar adalah satu, nak dapatkan awan. Bila kita dapat, kita benihkan, hujannya turun pula bukan di kawasan strategik. Cuma tahun 2016 dan 2017 dia sangat membantu kerana seluruh kawasan Lembah Kelang bawa daripada Johor sampai ke utara tanah air. Kuching juga dilanda jerbu teruk pada tahun kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Jadi pada waktu tu dia sangat membantu beberapa kawasan yang telah dilanda jerbu teruk. Itu saya boleh jawablah tentang pengalaman saya 2016, 2017 tu hampir setiap hari, satu hari 2-3 penerbangan dibuat untuk pembenihan awan. Kadar kejayaannya pun kurang daripada 50% kerana sebahagian pembenihan dibuat tak dapat juga hujannya. Kerana nak mendapatkan awan kumulus tu tak mudah, kerana kerana syarikat yang buat kontrak pembenihan awan tu juga harus melihat kedudukan awan. Dia tak boleh benihkan secara rambang ya. Dan kedua adalah apabila kita dah benihkan awan, awan komited dengan sumber alami angin. Kadang-kadang tolakkan angin tu memesongkan awan tu jauh daripada kawasan perlu. Jadi kadang-kadang dia turun di kawasan Banjaran Titi Wangsa, terlepas daripada kawasan padat penduduk yang pada waktu memerlukan hujan. Saya fikir waktu tu hampir setiap hari kru media diterbangkan secara bergila-gila untuk mendapatkan rakaman eksklusif proses pembenihan awan. Saya lebih bimbang sekarang adalah katalah cuaca panas tu akan datang minggu depan yang sangat ekstrim, dan Esko Kerajaan Negeri Pulau Pinang baru hari ini menghantar isyarat kata air di empangan air hitam telah merosot 42%, Teluk Bahang 42%, di air hitam 48%. Tapi kalau saudara tengok lambakan berita yang ada, kita lebih bercakap tentang tumbangnya kerajaan, kita lebih bercakap tentang tuduhan ke atas Perdana Menteri dan bekas Perdana Menteri tentang kronisme, mengumpulkan kekayaan. Kita masih bercakap hal yang sebenarnya tidak memberi lebih peningkatan kepada orang ramai untuk menyedari bahawa ada ancaman besar dari segi kesihatan, bekalan makanan, kenaikan harga barang. Yang notis seminggu ni tak sempat nak mendisiplinkan kita semua untuk faham. Lepas saya ingatkan tuan-tuan kata, berapa ramai yang akan sedar apa alternatif yang kita ada. Saya tak fikir sebahagian besar daripada kita telah berfikir tentang makanan alternatif. Sama ada kita mula sedar untuk mendidik anak kita bahawa kalau kewangan kita tak memberikan kita peluang akses kepada ikan sepanjang yang saya kata tadi lah, 16-18 minggu ni, bermula daripada 15 Mei bawa sampai hujung September. Yang saya jangka Jun tu pun telah menjejaskan ekonomi kita, terutama bagaimana kita nak menguruskan kewangan kalau harga ikan meningkat 2 kali ganda. Kita pernah mengalami kenaikan harga ikan yang paling mengejutkan negara waktu tu RM22 harga sekilo kembung di Putrajaya, dah panik. Tapi saya jangka kali ini akan melambung lebih tinggi. Dan kemudian ramai mungkin tak sedar bahawa bolehkah kita memulakan langkah untuk bertukar diet.
bertukar diet kita makan. Sebab saya fikir kata akhirnya kalau kita punya wang, kemungkinan akan ada gangguan bekalan ikan yang sangat kritikal. Kerana kita punya Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, saya ingat saya lah pada tahun 2016 dan 2017 ketika kemarau teruk melanda, 50 tan kita punya peti ais yang ada di semua tempat simpanan ikan yang ada hanya 50 tan metrik je, yang cukup untuk sehari 2 hari je bekalan bagi kegunaan seluruh negara. Berarti kalau Thailand yang sekarang telah pun dilanda kemarau teruk, Indonesia dah mengeluarkanlah amaran kepada rakyat dia mengenai perlunya mereka bertukar diet kerana kawasan 12,000 km pantai Indonesia adalah kawasan yang akan terjejas teruk dengan perubahan dan pergerakan ikan menuju ke kawasan habitat baru yang menjadikan nelayan kemungkinan besar tak dapat membekalkan banyak ikan. Itu yang saya kata perkara-perkara asas yang kita nak educate tu. Sama ada kita nak bercakap tentang apa itu makanan alternatif ikan masin, apakah kita ada stok ikan masin. Yang kedua, kita akan bercakap tentang telur, mungkinkah harga telur akan naik atau tidak ketika berlaku kemuncak ikan tak ada di pasar. Sayur mulai berkurangan kerana kalau ikut laporan awal, di utara tanah air bekalan sayur telah mengalami gangguan yang teruk kerana utara tanah air lebih panas daripada kawasan-kawasan yang lain. Genting juga memaklumkan bahawa ketika belum pun sampai kemarau yang teruk, sebahagian daripada sayur sawi telah pun menunjukkan tanda-tanda mudah kuning walaupun disiram 4 ke 5 kali sehari. Saya lebih bimbang imbangan berita. Sebab tu petang ni nak stream, saya excited supaya boleh menaikkan kewaspadaan semua orang. Bahawa di tengah-tengah kita bercakap tentang berita yang masih lagi 80% ke 9% berita utama masih lagi tentang politik. Kecuali nampak ketara berita harian FMT, Free Malaysia Today dan Awani saja yang memberi komitmen yang sangat luar biasa untuk memberi fokus kepada berita-berita mengenai alam sekitar. Saya ucap terima kasih kepada FMT kerana setiap hari kita akan dapat lihat sekarang. Jika tuan-tuan pergi kepada berita-berita cuaca tu, apa-apa saja berkait dengan El Nino, apa saja laporan yang ada kepentingan pada kita semua untuk memiliki kesedaran mengenai gangguan El Nino ataupun kemarau teruk yang akan mula melanda negara, kerana Jabatan Meteorologi dah keluarkan tadi. Seperti yang saya beritahu pada saya, bermula 15 Mei, Jabatan Meteorologi telah mengambil kira minggu ni adalah minggu terakhir kita akan mengharung cuaca ada hujan di waktu petang. Kemudian kita akan mengharung cuaca panas yang sangat terik dengan hujan sekali-sekala. Sekarang trendnya ni panas terik waktu pagi hingga pukul 4 petang. Kemudian kita dapat hujan lewat petang awal malam. Berarti hujan yang ada lewat petang dan awal malam dia takkan ada. Ini menjadikan sebahagian besar daripada mereka yang tak tengok trend matahari panas, tuan-tuan boleh bayang bagaimana sejatan air akan berlaku di empangan. Bagaimana tanaman akan mula menguning. Kalau ikut kata Persatuan Penoreh, kalau ikut kata laporan hasil getah daripada utara tanah air, yang saya share dengan saudara laporan yang dikeluarkan oleh Astro Awani, penyusutan susu getah 50%. 50%, belum lagi masuk kemarau yang sekarang ni tanpa hujan pada waktu petang. Jadi mereka yang menoreh telah mengatakan bahawa hasil pendapatan mereka merosot 50% bagi torehan kerana pintu kemarau ni belum masuk lagi betul-betul kemarau pun telah menjejaskan hasil pengeluaran getah. Manakala Persatuan Persaudaraan Pesawah Malaysia yang ada 3,000 orang ahli pesawah di seluruh negara juga mengatakan bahawa agak struggle bagi mereka kali ini untuk menanam kerana ada potensi padi mati ataupun tak dapat struggle dalam panas yang teruk. Mereka meminta kerajaan melebihkan subsidi bagi membolehkan petani boleh berdepan dengan kerugian apabila hasil tuaian dijangka akan berkurangan, banyak padi akan mati sebelum sempat dituai dan menjadi beras. Itu yang saya share dengan tuan-tuan. Walaupun soalan dia tentang awan tu, saya ambil cerita ni tuan-tuan bukan mitos. Sebab duduk bilik berita ni, bila berlaku saja kemarau, salah satu yang orang nak, barulah di Malaysia ni dia ada sudah terantuk bau tergadah. Barulah kemudiannya berita, kalau betul kerajaan jatuh pun dia bukan jadi berita utama. Orang akan mula menanti berita tentang air. Orang mula bertanya apa perancangan negara tentang masalah membekalkan air, terutama di Lembah Kelang yang sangat kritikal kerana kepadatan penduduk dan kemudian kesukaran untuk mendapat sumber air. Kalau saudara lihat sekarang ni, walaupun ada hujan sebelah petang, dah boleh turun tangkap ikan dengan tangannya di sungai-sungai di sekitar Lembah Kelang kerana penyusutan sungai sangat ketara. Itu yang saya lebih advise untuk tuan-tuan bersedia adalah fikirkan tentang subjek. Satu adalah pemakanan. Apa makanan yang kita nak ada ketika kita dijangka. Saya fikir kata kalau inilah cuacanya,
Kembung mungkin pecah rekod lah, pecah harga daripada RM22 harga tertinggi 1 kilo yang pernah dicatatkan di Putrajaya. Boleh capai RM27-28 kerana kita tak buat persediaan. Yang kemudian, kedua adalah kalaulah ikan, walaupun kita mampu beli RM35 sekilo tapi tak sampai dalam kawasan kita. Kerana jumlahnya tidak mencukupi apabila stok tangkapan ikan di Thailand dan juga di Indonesia juga akan merosot. Jadi apa pilihan yang kita ada? Sebab itu saya kata tadi tentang diet dan juga stok, kerana ikan masin dan juga ikan bilis boleh dibuat stok yang panjang. Berarti bertukar diet ni yang sangat susah tuan-tuan, kerana ini adalah kemarau yang panjang dan dunia pun dah gazet ini jangka kemarau yang terburuk dalam 100 tahun kalau diukur pada kemarau tahun 60-an sampai sekarang. Cuma kebimbangan sekarang ni, apakah kita mengadakan perbincangan? Apakah cara kita berbelanja dan bagaimana kita nak mengatur diet kalau gangguan kemarau kali ini menjejaskan dengan teruk, di mana harga ikan melambung tinggi. Kemudian harga daging dan ayam juga mengambung tinggi kerana permintaan menjadi tinggi. Jadi bagaimana kita nak menguruskan mereka yang berada dalam keluarga sekadar mampu, terutama yang sekadar mampu lah. Untuk pengetahuan tuan-tuan, kalau kembung berada pada 12 ke 15 ringgit sekarang pun tak ramai yang mampu mengaksesnya. Apatah kalau kembung melepasi parah rekod yang pernah dilancarkan RM22 sekilo pada tahun 2016 dan 2017 dulu. Ini penting kerana tak siapa bincang tentang stok makanan, gudang makanan kita. Kerajaan pun tak keluar sebarang laporan lagi mengenai apa yang boleh membantu kita semua faham tentang stok bekalan beras, sama ada akan berlaku gangguan stok, ada peningkatan harga. Begitu juga dengan ikan, daging dan ayam dalam pasaran. Ketika kemarau kali ini dijangka akan menyebabkan gangguan rantaian bekalan dunia menjadi begitu buruk setelah kesan pasca Covid dan setelah kesan perang Ukraine dan juga Rusia. Ada soalan lain? Lagi, apakah tindakan negara Islam, terutamanya Arab Saudi, ketika Israel menyerang Palestin? Israel serang Palestin malam tadi itu baru. Saya tak ada dengar apa respon lagi pun. Cuma Israel telah membuat kenyataan media sebaik saja pengeboman besar-besaran, tak besarlah, masya-Allah. Sebaik pengeboman dilakukan yang mengorbankan 13 rakyat Palestin, termasuk 4 kanak-kanak. Senarai dan juga usia belum lagi dikeluarkan. Gambar dah ada, videonya saya tengok CNN menyiarkannya, letupan dan juga mereka yang berlari di jalanan kerana serangan semalam. Tak ada lagi kritikan, kita mungkin terlampau awal kita kata tak ada. Tapi kita tunggu apa komen dengan negara Arab sebab serangan baru bermula. Jadi saya fikir ramai orang sedang mencari data dan kemungkinan besar mereka akan keluarkan kenyataan bersama. Selain daripada itu, sebab Liga Arab kelihatannya stable sekarang dengan cepat dan juga pengaruh Saudi yang sangat kuat, kerana undi untuk menerima kembali Syria sebagai anggota Liga Arab sekarang ni hampir dipersetujui oleh semua negara Liga Arab. Jadi hanya menanti persidangan dan kemudian undi untuk mengatakan bahawa Syria diterima kembali setelah digantung keahliannya sejak 2011. Dan Kuala Lumpur belum ada kenyataan. Kita tunggu mungkin besok. Kerana serangan baru tadi, Wisma Putra mungkin baru mendapat data, kemudian menghantar kepada Kementerian Luar. Dan kita tak tunggu Kementerian Luar mungkin berhubung dengan Perdana Menteri untuk menanti apakah pendirian Malaysia dalam kes ni. Kerana kenyataan negara selalunya tak respon secepat begitu. Cuma untuk bantuan kemanusiaan, Israel memanjangkan tempoh. Setelah semua misi kemanusiaan dan bantuan kemanusiaan dilarang memasuki Gaza pada sepanjang bulan Ramadan, dia tak ditarik balik pun. Sehingga selepas kita dah lalu 18 Syawal hari ini, dah nak masuk 3 minggu dah Syawal, perintah sekatan bantuan ke atas Gaza belum ditarik balik. Kita tunggu, saya rasa besok adalah hari yang adil untuk kita membuat justifikasi. Saya fikir kata Mesir, negara-negara Arab, terutama Liga Arab, negara-negara Teluk yang diketuai oleh Kesatuan Negara-Negara Teluk yang diketuai oleh Saudi. Saya fikir kemungkinan Qatar juga, selain secara bersama dalam Liga Arab, negara Teluk, tapi mungkin juga akan mengeluarkan kenyataan pribadi daripada Qatar. Kerana Qatar antara negara yang menjadi penyokong kuat daripada negara Teluk, yang paling kuat memberi sokongan pada Qatar secara konsisten. Sebelum selama ni kepada Palestin selama ni secara konsisten adalah Qatar. Dan kita tunggu juga Indonesia juga akan mengeluarkan kenyataan. Presiden Erdogan yang sedang menjalankan kempen besar-besaran untuk pilihan raya yang akan diadakan pada 14 Mei, kemungkinan juga akan mengeluarkan kenyataan. Bagi tuan-tuan, saya dah tengok tadi semalam special laporan khas mengenai pilihan raya Turki, ramai yang nak ambil. Saya tengok tadi laporan khas yang disediakan oleh platform anti Erdogan di Amerika.
dengan menggunakan laporan daripada kacamata penentang-penentang Erdogan. Penentang-penentang Erdogan mengatakan bahawa ada potensi untuk Erdogan kalah, tapi saya fikir ini adalah laporan yang berat sebelah. Dia kata tak ada kemungkinan Erdogan akan kalah, Kebangkitan Rakyat dan juga Pembaharuan. Tapi laporan daripada platform yang membuat analisis politik mengatakan Erdogan mempunyai potensi untuk menang kerana calon yang menentang beliau, saya tak ingat nama lah, adalah sangat-sangat tidak terkenal. Berarti salah satu yang menjadi potensi untuk Erdogan meraih kemenangan adalah kerana satu adalah kedudukan parti lawan yang dijangka tak boleh memberikan saingan sengit pada Erdogan. Kemudian ada satu gelaran juga diberi kepada beliau Sultan, Kesultanan Erdogan. Kemungkinan besar tak dapat ditewaskan dalam pilihan raya kali ini kerana mereka akan berpilihan raya pada 14 hari bulan Mei. Jadi itu yang saya boleh update tuan-tuan. Setelah tuan-tuan tanya Palestin, saya sedang teringat video-video ada tontonan berita global yang saya saksikan semalam. Di salah satu adalah perhimpunan yang sangat ramai, hampir 100,000 orang keluar memenuhi jalan raya untuk mendengar ucapan Erdogan bagi kempen pilihan raya dia. Manakala 10 kawasan yang terbabit teruk dengan gempa yang melanda Turki pada Februari lalu, juga adalah 10 negeri wilayah itu kebetulan adalah kubu kuat Erdogan. Dan setelah mereka membuat penilaian mengenai kredibiliti calon yang akan melawan, walaupun akan ada penyusutan sokongan ke atas Erdogan kerana satu adalah isu kejatuhan mata wang lira yang tak dapat ditangani dalam tempoh 1 dekad lebih, kadar inflasi di Turki yang kini masih kekal dengan 2 digit, 2 angka, dan yang ketiga, Erdogan dianggap lambat dalam melaksanakan bantuan ketika gempa melanda 10 daerah pada bulan Februari yang lalu. Tapi laporan yang saya simpulkan daripada tontonan yang ada tu, bolehlah digambarkan bahawa Erdogan mempunyai peluang yang cerah untuk mengekalkan kerajaannya kerana parti yang mencabarnya dianggap terlalu jauh keupayaan. Manakala Erdogan dijangka akan menerima sokongan kukuh daripada Arab Saudi, Qatar, di mana untuk pertama kali kelihatannya Arab Saudi menunjukkan kecenderungan untuk memastikan Erdogan kekal sebagai pemimpin Turki bagi memastikan keseragaman kebangkitan dunia Islam yang ada sekarang dapat dikekalkan dengan kekalnya Erdogan yang saya anggap sebagai pemimpin yang kuat dari segi pengaruh politiknya. Arab Saudi yang akan menjadi sekutu baru untuk tidak membiarkan Erdogan bersendirian. Manakala Qatar, satu lagi negara mempunyai pengaruh yang sangat besar. Saya fikir kata ada kemungkinan Saudi dan juga Qatar telah pun memainkan peranan untuk memastikan bahawa Erdogan mendapat sokongan dan kemudian menangani beberapa isu yang ada. Kalau kita tengok dalam keadaan mutakhir ni, Turki muncul agak lewat di tengah-tengah penjajaran semula politik kerana Erdogan kelihatannya mahu menumpukan masalah kepada hubungan dalam negara. Tapi kalau tahu tengok apabila berlaku kes Syria, kes Sudan, Syria yang paling ketara kerana kuartet yang merundingkan benda ni adalah Rusia, kemudian Iran, kemudian Arab Saudi dan kerajaan Syria sendiri. Jadi Turki masih berada dalam kuartet ni walaupun Turki memusuhi Bashar al-Assad dengan menyokong Syrian Liberation Army atau Free Democratic Army ni, Free Syrian Army ni, FSA. Tapi pada rundingan damai untuk memastikan permusuhan di antara negara-negara Arab yang memboikot Syria dan mengundi untuk Syria digantung keahlian ini berakhir, Turki memainkan peranan. Jadi itu yang saya boleh update sebab dulu ada soalan tanya saya mengenai apa pandangan saya tentang pilihan raya. Saya kata saya tak ada fakta dan tak ada data. Tapi semalam oleh kerana pilihan raya dah dekat, setiap hari dah kalau kita tonton berita antarabangsa, platform antarabangsa, kita akan dapat sumber banyak. Kemudian kita boleh buat rumusan mencari stability di antara dua. Dan secara keseluruhannya ramai orang melihat bahawa keupayaan Erdogan melancarkan kempen pilihan raya, mengendalikan media dengan bagus, dan juga kekuatan yang sedia ada sokongan antarabangsa yang dia perolehi daripada negara-negara Islam berpengaruh, agak sukar bagi parti lawan untuk mengalahkan Erdogan. Apatah lagi calon yang diletakkan untuk menyaingi Erdogan sebagai presiden adalah calon yang dianggap terlalu kecil untuk menentang seorang sultan yang dianggap sangat matang, berpengaruh dan 20 tahun lebih memimpin Turki. Ada soalan lain? Terengganu update kata mereka pun dah ada masalah ikan dan juga kenaikan harga makanan.
Saya fikir kata ini akan merebak dengan begitu pantas. Saya fikir kata dalam hujung bulan Mei kita akan mula mengalihkan pandangan kita daripada sibuk tentang, saya tak gemar tentang pembangkang dan kerajaan adalah kerana di tengah-tengah krisis kita semua berdepan dengan masalah. Mereka masih lagi memberi naratif politik. Jadi semua orang terheret untuk membincangkan semula perkara yang sebenarnya saya fikir tak relevan untuk kita cakap sekarang tentang kejatuhan kerajaan, membina kerajaan baru. Orang ni nafikan, orang ni tuduh. Menjadikan semua platform berita kita tertumpu pada hal politik. Yang saya fikir kata yang berat yang akan ditanggung oleh rakyat adalah apabila rakyat tak tahu apa yang akan berlaku ketika kita sedang bercakap tentang peralihan cuaca. Tu saya bagi tahu kata seorang kawan saya yang datang jumpa saya sebelum saya pergi Johor. Di mana dia kata dia bukanlah seorang pandai bercakap. Tapi bila dia pergi ke kedai kopi dan bercakap pada golongan tua di sekitar kawasan Kelang, dia terkejut kerana orang tua tak tahu ni perubahan cuaca ni. Lepas ni takkan ada hujan, nak datang kemarau berat. Mereka petani. Jadi dia kata sangat menyedihkan. Dia kata apabila dia bercerita tu semua orang dengar dalam keadaan macam baru mendengar berita bahawa ada kemarau berat yang akan melanda dunia yang dianggap sebagai kemarau terburuk selepas tahun 60-an. Yang dianggap sebagai abad ini adalah kemarau yang paling berat dengan mengukur bahawa India telah mengalami kenaikan suhu 40 darjah Celsius lebih. Pakistan, Bangladesh yang tak pernah capai 50, capai 51.2 darjah. Thailand, Bangkok 44 pada saat puncak dan kemudian pada saat normal kekal pada 43 darjah Celsius. Menjadikan semua negara-negara luar perabang yang akan kita bimbang adalah kerana Myanmar juga disenaraikan sebagai negara titik panas. Thailand juga negara titik panas dan Kemboja negara titik panas. Berarti titik panas hanya belum sampai ke Vietnam. Ini semualah negara-negara yang mengekspor beras. Kita mengekspor beras, kita mengimport beras 30% dengan pembekal utama kita adalah Vietnam, pembekal kedua adalah Thailand. Jadi kita akan tengok secara globalnya risiko kat atas bekalan beras juga terjejas teruk. Kerana hanya 3 negara di negara ASEAN ni saja yang mengekspor beras, iaitu yang menghasilkan beras lebih pada keperluan domestik. Pertama adalah Myanmar yang mengekspor beras, yang kedua adalah Thailand, yang ketiga adalah Vietnam. Manakala 7 negara ASEAN ni semua adalah negara yang walaupun mempunyai pertanian yang besar tapi masih mengimport. Saya pun tengok data saya terkejut. Kerana Indonesia yang besar seluas-luas alam tu masih lagi mengimport 20% daripada keperluan beras domestik. Begitu juga dengan Filipina. Yang kalau digambarkan tentang pertanian di Filipina, kita percaya bahawa Filipina boleh menghasilkan beras yang cukup untuk keperluan domestik, tapi mereka masih mengimport 15% beras. Kita mengimport 30%. Jadi semua benda-benda ini tak menjadi pengetahuan am di kalangan rakyat Malaysia. Dan saya fikir kalau saudara menonton stream saya pun, kalau saudara bawa perkara ini bincang di pejabat, saya fikir tak ada siapa tahu apakah kita akan mengalami lonjakan harga ikan dan semua orang tahu bahawa dunia akan mengalami penyusutan pengesalan ikan. Dan apakah mereka tahu bahawa negara yang mengeksport banyak ikan kepada kita, Thailand dan juga Indonesia, lautannya kini telah berada dalam titik panas, manakala Indonesia yang memiliki pantai keempat terpanjang di dunia, 12,000 km pantai dia, telah mengeluarkan amaran kepada rakyat dia untuk menukar diet bermula pada Jun hingga akhir bulan Oktober. Bagi mengingatkan rakyat Malaysia bahawa ikan adalah satu yang sangat sukar diperolehi ketika ikan menjadi sumber protein utama rakyat Indonesia. Itu yang saya update. Ada soalan lagi? Apakah kesan positif apabila Indonesia menjadi ketua negara ASEAN? Persidangan yang ASEAN yang akan datang ni di 2023, Indonesia akan menjadi negara pengurusi ASEAN yang baru, mengambil alih tempat Brunei, saya rasa. Pasalnya Brunei mengambil alih kedudukan negara pengurusi daripada Brunei. Tapi macam saya beritahu, tak akan ada banyak kesan ya, kerana ASEAN adalah satu ikatan longgar yang lebih kepada sikap berkecuali. Tapi saya beritahu pada tuan-tuan pula, kalau tengok daripada minggu lalu, hasil kunjungan Anthony Blinken bertemu dengan Ferdinand Marcos Jr., Filipina kelihatannya sedang menyediakan ruang untuk Amerika meletakkan kembali pasukan jet pejuang dia di Filipina. Dan kemudian Singapura telah lawan lagi mengekalkan status dia sebagai negara penyokong Amerika dengan menyokong sekatan ke atas Rusia. Dan kemudian Vietnam juga mengadakan rundingan dengan Amerika bagi membolehkan peralihan dan perpindahan pelabur-pelabur Amerika keluar daripada China bagi industri semikonduktor dan menuju ke Vietnam. Jadi saya tak fikir mana-mana negara yang ada dia boleh menjamin satu pandangan bersama ASEAN. ASEAN ni pun kurang dari segi kebersamaan. Kalau tanya saya hampir mengatakan secara geopolitik antarabangsa dan ekonomi dia tak relevan.
Dia tak relevan. Dia memberi sumbangan sangat kecil kerana ASEAN ni statik, stagnan, dia tak berkembang. Walaupun dia bermula dengan siap dulu hanya ada 5 negara SEAP. Kemudian dia naik kepada 7 negara dan sekarang ada 10+1 dengan Timor Leste menjadi negara menanti. Tapi dari segi daya tahan ASEAN untuk mengharung perubahan dunia, ASEAN tak boleh menjajarkan apa-apa kerana ASEAN adalah ikatan yang statik. Sebab tu kalau saudara tengok Filipina menjadi negara yang menjalankan rundingan dengan Amerika berasingan untuk membenarkan kembali Amerika menempatkan jet-jet pejuang yang strategik di Filipina. Dalam proses Amerika ada kekuatan menangani pergerakan armada laut China kalau mereka cuba keluar daripada laut China Selatan sebelum memasuki lautan Pasifik. Kalau saudara tengok apa yang Vietnam lakukan, walaupun Vietnam masih lagi terikat, China adalah rakan dagang terbesar, tapi Vietnam telah menjalankan beberapa rundingan perstrukturan ekonomi dengan Amerika yang dianggap sangat agresif. Jadi saya tak fikir akan ada banyak perubahan. ASEAN akan kekal status quo apa yang telah berlaku sekarang, di mana banyak kemajuan dicapai oleh ASEAN terutama dari segi VOA, Visa on Arrival, lepas tu rakan dagangnya. Tapi kalau kita nak harap kata Indonesia mampu melakukan satu yang luar biasa, tak mungkin lah. Kerana ketika dalam kes Rusia, banyak negara ambil berkecuali, tapi Singapura menyertai negara barat untuk bersetuju melaksanakan semua bentuk pemboikotan perniagaan dengan Rusia. Dan saya kata sekarang Filipina dah masuk dengan menyatakan persetujuan untuk membenarkan Amerika kembali menggunakan bumi Filipina sebagai tempat untuk menempatkan jet-jet pejuang strategik Amerika. Kita tak fikir akan ada banyak perubahan yang relevan dengan masa. Dia akan kekal klise. Dia akan kekal pada status quo. Saya tak fikir ada banyak keyakinan yang boleh kita letakkan kepada ASEAN dalam perubahan penjajaran politik. Semua negara akan ada status quo. ASEAN akan kekal sebagai platform ikatan longgar. Dan kalau ada pun adalah mengekalkan apa yang telah diperolehi oleh ASEAN. Dia sebuah ikatan longgar yang tak mungkin menjadikan ASEAN mampu memainkan peranan sama negara ASEAN. Macam saya beritahu pada tuan-tuan apabila Perdana Menteri Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Singapura, menjemput Menteri Pertanian Indonesia untuk datang berucap di sebuah universiti terkenal di Singapura, mengumpulkan rakyat Singapura, pemikir Singapura, menggunakan media antarabangsa untuk mengeluarkan laporan besar, di mana pada waktu itu Singapura sebagai sebuah negara yang tak ada hasil tani sangat terancam kalau El Nino datang dan dunia mengalami gangguan rantaian makanan. Maka pada waktu yang sama baru habisnya sidang G20 di Bali. Oleh kerana sidang di Bali G20 telah mengadakan apa dipanggil sebagai Ikatan Gudang Makanan, maka Indonesia merasa bersalah dia menyertai Ikatan Gudang Makanan dalam negara G20. Jadi Indonesia bawa satu idea dan Perdana Menteri Singapura membenarkan idea itu diperbahas dan disampaikan secara high profile di Singapura dengan menggunakan sebuah universiti Singapura. Jadi kata Menteri Indonesia ni, ASEAN perlu bersidang cepat untuk menyediakan gudang makanan dia, supaya interaksi di antara negara-negara ASEAN boleh menjaga kepentingan 680 juta penduduk ASEAN, campur 10 negara 680 juta, untuk membolehkan bekalan makanan stable, sukses di ASEAN. Tapi lepas ucapan tu, walaupun Singapura telah mengatur liputannya dengan banyak media antarabangsa, tak ada pun desakan di Kuala Lumpur meminta kerajaan Malaysia mengadakan rundingan bagi menjayakan gudang makanan, walaupun kita adalah semua negara yang mengimport banyak makanan. Dan kemudian idea tu mati macam tu je. Jadi sejak tu saya tahu bahawa ASEAN tak pernah pun, saya ingat saya 94 saya dah jadi wartawan, saya tak fikir ada hal-hal yang bersifat dengan politik ekonomi yang kritikal lah. ASEAN ni dia tak ada 3 personality dia. Satu adalah analytical. Saya sebutkan ASEAN tak ada personality yang diperlukan dalam dunia baru, iaitu analytical. Analytical adalah cepat melihat data, merangkumkan data dan menyebarkan data untuk melihat bagaimana data itu akan berkesan pada masa depan. ASEAN tak ada benar. Yang kedua, ASEAN tak ada sifat apa yang dipanggil sebagai kreatif, mengusahakan sesuatu di luar daripada kotak. Berarti kalaupun orang dunia lain tak memikirkannya, ASEAN lebih dulu memikirkannya. Kalau dia relevan untuk ASEAN, ASEAN melaksanakan. ASEAN kurang pemikiran kreatif. Dan yang ketiga adalah kritikal. ASEAN sukar untuk keluar pada zon selesa. Jadi dia selesa lah dengan ikatan yang ada. Satu negara tak menindas negara yang lain, satu negara tak menindas negara yang lain. Jaga je lah hubungan supaya kekal okey.
Menjadikan kerana ASEAN tidak ada 3 personality yang kritikal ni, menjadikan apa saja penjajaran dunia yang berlaku di atas orang dah tengok data baru. Daripada data baru ni, negara ni macam saya katakan, kenapa Saudi dan Iran melupuskan segala bentuk permusuhan masa lalu. Kerana mereka lihat data. Satu adalah data sekiranya harga minyak tidak kerana mereka dua adalah negara pengeluar minyak. Data mengatakan sekiranya negara-negara Islam tak bergabung dan mengukuhkan sumber asas yang mereka ada dari segi data, iaitu kawalan negara Islam terhadap minyak, berarti Islam akan boleh diperlekehkan, negara-negara Islam akan boleh diperlemahkan. Salah satu senjata yang Islam ada adalah, negara Islam adalah salah satu daripada negara yang banyak menghasilkan minyak tapi kurang menggunakannya, mengeksport. Negara-negara yang sedang membentuk jajaran politik baru ni, sama ada BRICS ataupun negara blok barat, mereka akan kekal menjadi negara pengguna. Islam tak boleh lagi mengambil keputusan untuk berada di mana. Maka dibentuk penjajaran. Berarti cepat mereka melihat data tu. Kemudian dipanggil sebagai kreatif. Kreatif ketika orang lain, Amerika naikkan OPR, Mereka melihat semua bentuk apa yang dipanggil sebagai dasar ekonomi yang Amerika gunakan selama berpuluh tahun selepas Perang Dunia Kedua berjaya menundukkan dunia, maka ikut saja. Tapi negara-negara Arab apabila melihat data dan analisis yang baru, mereka menggunakan beberapa hal yang kreatif. Tak perlu lagi menggunakan tekanan ke atas rakyat tempatan ketika mata wang mereka terjejas. Pulangkan tekanan kepada Amerika yang sengaja menaikkan dolar dengan menahan pengeluaran minyak dan harga minyak melambung tinggi. Berarti dengan adanya harga minyak melambung tinggi, mata wang negara-negara Arab yang mengeluarkan minyak akan kekal stabil tanpa perlu menaikkan OPR yang akan mencengkam rakyat mereka. Jadi ini saya panggil, yang kemudian dipanggil sebagai kritis. Apabila kritikal, berani keluar daripada zon selesa. Apabila Putera Muhammad bin Salman sebagai pemimpin de facto Saudi berani keluar daripada selesa, selama ni berada je bawah telunjuk Amerika, tapi melihat benda ni tak akan mengubah apa-apa, maka dia berani keluar daripada zon selesa dengan melihat tadi yang saya kata tu, analisis data menunjukkan negara Islam mampu menjadi kuasa penentu di tengah-tengah penjajaran dunia. Yang kedua, dia orang berani melihat pemikiran kreatif. Dia tidak lagi mengikut apa yang digunakan simbol ekonomi yang sentiasa digunakan Amerika. Formula Amerika kontrol semua. Mereka berani keluar dengan menjadikan formula mereka, iaitu minyak. Dan yang ketiga, mereka berani keluar daripada zon selesa dengan mencaturkan gerakan baru di kalangan negara Islam. Jadi apa yang dipanggil menghapuskan pemusuhan sektorial, menghapuskan pemusuhan perbezaan ideologi politik, telah menjadi kekuatan kepada negara-negara Arab, meninggalkan negara-negara yang lain. Kerana negara-negara lain masih lagi tak tengok data analitikal. Tak ada fikiran melihat data analitik secara analitikal. Kemudian negara-negara lain juga tak dapat melihat apa dipanggil sebagai prospek berfikir secara kreatif. Itu keluar daripada kepompong fikiran yang telah ditawarkan secara konservatif. Yang ketiga, kritis, berani meninggalkan zon selesa. Saya fikir ada satu yang tak ada pada ASEAN adalah ASEAN ini mengekalkan status quo. Saya ingat daripada tahun 90-an, saya kecewa bila Presiden Lee Hsien Loong sebagai negara yang paling kritikal lah, Singapura ni dengan 6 juta penduduk dan mereka tak ada hasil tani. Dan kemudian Singapura juga melihat kalau rangkaian makanan terjejas di Malaysia, rangkaian makanan terjejas di negara-negara pengguna makanan yang lain, ASEAN tak boleh bergantung penuh kepada kemakmuran beras yang dikeluarkan oleh Myanmar, yang dikeluarkan oleh Thailand dan dikeluarkan oleh Vietnam. Kerana 3 negara ni juga terjejas. Jadi setahun sudah tu Indonesia dah pergi ke Singapura minta gudang makanan ni dibuat supaya ASEAN ni lihat gudang makanan kita dulu. Sebab Indonesia merasa serba salah. Dia dah berada dalam G20. Kalau dia menghantar sebahagian daripada aset makanan dia kepada rakan G20 dan menerima sebahagian daripada aset makanan lain, kita panggil barter trade lah, dia akan merasa nanti apabila krisisnya berlaku betul, ASEAN akan pergi kepada dia. Berarti apa yang dia boleh buat? Ini antara benda yang kemudiannya saya fikir kata tak seorang pun di Malaysia berketik mengenainya. Malah tak ada satu media di Malaysia pun melaporkan ucapan. Saya baca pun daripada CNBC. Dan terkejut saya baca ni satu idea yang sangat luar biasa. Tapi dia mati di Singapura macam tu je. Tak ada negara memberi sambutan. Update daripada Sabah pun panas terik. Sabah panas terik. Katanya Sarawak Mukah disenaraikan sebagai titik panas 37 darjah Celsius. Tapi sekali ini akan kena semua ni. Pasal Indonesia juga akan kena. Kerana itu Indonesia telah mengeluarkan gambaran lebih awal tentang diet tanpa ikan ni. Sabah Sarawak tak akan lari. Cuma kita nak minta sekarang ni 406 titik panas yang ada di negara kita, termasuk yang digazetkan juga di Mukah Sarawak, tak ada berlaku sebarang kebakaran terbuka ataupun kebakaran alami. Dan yang kedua adalah faktor kesihatan. Kerana ini cuaca panas, yang pertama kita tak tahu kesan-kesan apa yang dipanggil sebagai stroke haba dan semua penyakit yang boleh dipuncakan oleh suhu panas yang ekstrim ni. Jadi ada
Tak ada yang terkini. Saya cuma tengok apabila YB Hassan apa? Pasir Gudang, yang terkenal dengan fikiran yang sangat kritis tu. Jadi YB apa nama dia Hassan? Siapa tolong ada kat sini, tolong remind saja. MP PKR Pasir Gudang. Jadi dia pada hari Ahad, MP Pasir Gudang mengeluarkan kenyataan, kata Perdana Menteri ataupun Menteri Ekonomi YB Rafizi kena jawab, kerana kata dia rakyat dah terkesan dengan kenaikan OPR. Malah ini dijadikan sebagai operasi pemerasan rakyat. OPR, operasi pemerasan rakyat. Hassan Karim, YB Hassan Karim kata OPR ni dah jadikan joke, operasi pemerasan rakyat. Jadi kata YB Hassan, kena dibincangkan secara detail, diperjelaskan kepada rakyat kesan 25 mata yang dinaikkan OPR ni. Rakyat kena tahu, kerana rakyat sekarang berada dalam keadaan satu, tak tahu dan tidak berhati-hati. Tapi saya fikir kata YB Rafizi berada dalam keadaan in denial. Dia tak mahu mesra kepada maklumat. Jadi mengatakan apa yang dibimbangi oleh Hassan tu sebenarnya adalah perkara yang tak berlaku. Apa yang dikeluarkan kenyataan oleh Hassan tu boleh disifatkan sebagai tidak tepat. Hassan tak faham, kata dia, YB Hassan tak faham. Ini masalah personality government kita, dia in denial, lepas tu refuse to explain, bersifat defensif. Kemudian sangat eksklusif. Kerana mereka memikirkan bahawa apa saja bentuk teguran, apa saja keputusan yang telah dibuat, apa saja benda yang telah berlaku sebagai sangat betul. Jadi hanya boleh rakyat ambil je lah, tak payah tengok alternatif pemikiran dia. Saya kata, waktu YB Hassan Abdul Karim menulis dengan mendesak Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan ataupun Menteri Ekonomi menyatakannya supaya rakyat faham, kata Hassan rakyat tak gembira dengan kenaikan OPR dan rakyat tak faham bagaimana OPR dan juga kesan ekonomi dia. Jadi bila YB Rafizi jawab 24 jam kemudian dengan menggambarkan apa yang ditakuti oleh Hassan sebagai tak relevan, kita rasa kecewa lah. Kita rasa tidak berada dalam posisi seorang menteri untuk membuat pelekehan apabila ada penyataan tentang perkongsian fakta. Kena raikan apabila seorang menuntut fakta, maka kena jawab secara fakta. Bagaimana 0.25 mata yang dinaikkan ini sebagai proses untuk mengawal Malaysia daripada berada dalam keadaan inflasi mendadak, kata YB Rafizi. Tapi kena jelaskan dalam bentuk tidak hanya menjawab untuk memperlekehkan teguran Hassan. Itu dia orang satu MP satu parti tu. Semuanya datang daripada PKR. Jadi apabila YB Rafizi jawab, saya rasa tak gembira kerana dia menunjukkan mentaliti kerajaan hari ini adalah bersifat defensif. Apa yang kami buat dan apa yang berlaku sebagai betul. Sebarang bentuk kritikan adalah gambaran orang yang mengkritik itu mempunyai pengetahuan yang lebih rendah, tak faham keadaan, tidak berpengetahuan, tak mendapat fakta yang betul. Saya fikir bersifat defensif bukan cara dia untuk mengendalikan apa yang dipanggil sebagai kematangan bermaklumat, yang dipanggilkan sebagai meraihkan perbezaan dan meningkatkan kualiti diskusi benda yang ada. Kita panggil meningkatkan kualiti diskusi bagi benda yang ada manfaat kepada masyarakat awam. Jadi kalau ahli politik menganggap semua perkara benar akan menghilangkan undi, berbincang tentang kebenaran akan menjejaskan populariti, kita akan ada masalah yang sangat besar. Kita akan balik pada takut lama. Old is dangerous. Kita ingat young generation seperti YB Rafizi, generasi baru, mereka yang dulu tak pernah memegang kuasa, yang menjerit di luar dengan mengatakan rakyat perlu mendapat akses itu dan ini. Semua jago rakyat apabila menjadi kerajaan menjadi jago pelindung pada Perdana Menteri. Mereka sedang membina satu gambaran bahawa Perdana Menteri adalah untouchable. Jadi peliklah sekarang ni. Semua orang sedang bekerja untuk melindungi Perdana Menteri. Saya fikir dia tak ada serangan peribadi kepada Perdana Menteri. Rakyat berasa bimbang kerana OPR 20. Kalau betul OPR 25 mata, nyatakan supaya rakyat bertambah pengetahuan. Ini masa rakyat belajar kerana mereka berdepan dengan cabaran yang sebenar, the real cases, di mana OPR itu meningkat. Tapi bila anda menjawab dengan menjadi begitu defensif, dengan menganggap semua benda kritikan adalah menyerang Perdana Menteri, semua benda yang bersifat tidak popular adalah cuba menjatuhkan kerajaan. Semua orang hidup dalam keadaan sangat takut. Kerana percaya bahawa melintas kawasan perkuburan adalah melintas tempat kediaman jin. Maka semua orang akan menjauhkan diri pada tanah perkuburan. Sekarang ni bercakap tentang apa saja yang kita mahukan penjelasan daripada kerajaan dianggap sebagai menyerang kerajaan. Tapi definisi itu disempitkan. Saya fikir kata kita kongsi sajalah maklumat untuk satu adalah peningkatan pengetahuan. Satu, saya selalu hargai pertanyaan. Pertanyaan adalah pintu untuk menyebarkan pengetahuan. Kalau kita jadikan pertanyaan semua sebagai alat mencabar, semua bentuk pertanyaan adalah sebagai mempertikaikan, semua bentuk pertanyaan sebagai gambaran kebencian, susah dia akan menjadi sebuah kerajaan yang hanya nakkan pujian, sebuah kerajaan yang hanya nakkan hal yang sangat populis. Terima kasih kepada YB Hassan Karim kerana
Sedikit sebanyak sekarang ni bila kita dah kehilangan semua orang yang cerdik untuk bercakap tentang isu rakyat, kita bergantung pada beberapa orang je lah. Dulu ada YB Charles Santiago, kita ada. Sekarang ni kita hanya bergantung. Yang mana lain tu dia tentang sibuk tentang politik je. Yang tak cukup kerusi kata dia ada cukup kerusi, yang dah cukup kerusi kata dia tak akan hilang kerusi. Semua yang ada dalam minda ahli politik Melayu adalah tentang kerusi. Menjadikan proses kita mendiskusikan hal-hal yang penting dengan kehidupan harian kita. Terutama saya katalah tentang krisis makanan, keadaan ekonomi, apa yang akan berlaku dalam kesulitan yang kita jangka lebih besar. Pilih bomba pun jadi isu. Pasal ambil air kat pilih bomba. Hilang dah nawa itu bahawa ketika itu Kelantan sedang menghadapi krisis air. Yang nak dibincangkanlah nak saman pasal menggunakan pilih bomba. Persoalan mengenai bagaimana nak meredakan masalah orang Kelantan yang kehilangan bekalan air, yang dijangka akan lebih buruk lah kalau kemarau akan datang, tak dibincangkan. Duk bincang pasal pilih bomba. Saya fikir mudah je, saman je lah pilih bomba. Dan kemudian mari kita selesaikan. Tanpa pilih bomba tu apa alternatif yang ada? Saman je YB, dia boleh bayar tu. Dia tak ada masalah tu. Saman tu pun saya rasa tak akan bawa pada penjara tu. Hanyalah satu saman je, saman. Tapi selesaikan dulu apa masalah. Kalau tak ada pilih bomba tu, ada keterjaminan air akan ada. Kita tak boleh bincangkan. Sibuk masuk habis Menteri Kabinet bercakap hanya pilih bomba. Berarti kerana isu tersebut boleh menjatuhkan maruah seorang ahli parlimen yang lain, maka dia menjadi pilih bomba menjadi penting. Bukan rakyat dah. Setiap berita yang boleh menjatuhkan lawan politik, yang boleh menjatuhkan parti lawan, adalah satu perkara yang dianggap sebagai penting untuk mereka perhatikan sekarang. Tapi Kelantan tak dapat air juga. Ini bila krisis panas ni, saya fikir mereka yang menggunakan telaga walaupun naik air payau lah. Saya minta maaf lah, tak mungkin lah saya dapat minum air tu. Kerana saya respect lah orang Kelantan yang boleh hidup dengan penuh sabar dengan minum air tu. Dan kemudian sekarang kita akan mengalami krisis nasional. Jadi besok terdesak lagi, buka lagi pilih air, datang lagi. Kalau datang kebakaran, pilih air itu digunakan. Kita tanya sekarang, airnya tak ada. Apa alternatif dia? Membayangkan kebakaran, ya kalau kebakaran berlaku. Tapi kekurangan air dah lama berlaku. Nanti datang berlaku je dekat KL. Oh, ambil pilih air, nanti kalau kebakaran, yang kalau dipikirnya. Yang sekarang ni yang tak ada air, apa solusi dia? Okay, agak-agak sukar kalau kita melihat momentum ahli politik kita. Saya fikir kata tak banyak tempat kita boleh bergantung. Tak apalah, pilih bomba tu dah tutup, saman je. Tapi apa kata jaminan akan ada air selepas itu? Apa kata jaminan? Kerana pilih bomba tu hanyalah isu untuk meredahkan negeri Kelantan tak ada air. Bukan isu siapa yang patut disaman, tak menghormati undang-undang. Habis semua menteri bercakap. Hinggalah kita lihatlah, pilih air je yang boleh membuka mulut seorang menteri. Menteri yang jaga dia tak bercakap lama dah. Kerana pilih air, barulah dia boleh bercakap. Kajak saya pun tak tahu dalam isu-isu air yang selama ni melanda, menteri ni di mana. Sangat rumit dan sulit jadi. Kita dah pukul 6 lebih. Nanti kita akan panjang. Terutama kalau tuan-tuan nak lihat bagaimana saya mengaitkan ASEAN sebagai mungkin bukan tak relevan. ASEAN tidak berada dalam jajaran kerana satu adalah dia adalah sebuah ikatan yang tak ada analytical, iaitu bersifat sangat prihatin kepada data dan dengan menggunakan data untuk melihat perubahan dunia dan bagaimana dengan perubahan dunia ASEAN ingin menyesuaikan diri. Satu analytical. Yang kedua, kekurangan kreativiti, di mana kita membiarkan saja apa yang telah pun bersifat konservatif dan menjadi status quo dalam ASEAN dikekalkan. Tak ada kreativiti untuk keluar dan membuat tindakan-tindakan baru. Sejajar seperti mana saya kata kreativiti yang dilancarkan oleh Saudi, Qatar, UAE, Oman dan Iran dalam memastikan mereka sebagai negara pengeluar minyak mempunyai kuasa untuk menentukan bagaimana ekonomi, bagaimana negara-negara Islam mahu menentukan jalan sendiri tanpa mengikut formula ekonomi dunia yang dikawal oleh dolar dan juga budaya Amerika. Itu kita akan bercakap tentang kreatif, fikiran kreatif. Yang ketiga, kita akan bercakap nanti sikit tentang kritikal. Ini pengalaman saya apabila pergi. Ketika saya lihat laporan tentang Gambo melancarkan AI, Artificial Intelligence ataupun kecerdasan buatan. Kemudian saya lihat data Amerika, bagaimana 84 juta pekerjaan akan hilang kerana kedatangan AI. Dan kemudian kita lihat laporan Universiti
Stanford University. Bagaimana China adalah negara pembangun AI yang pertama, tetapi pelaburan yang paling besar dilakukan oleh Arab Saudi. Arab Saudi adalah negara AI yang kedua. Menggambarkan bahawa Amerika ketinggalan belakang. Kenapa komuniti teknologi di Amerika kelihatannya sekarang mengambil satu langkah ke belakang dengan menentang AI, tapi China akan melancarkannya pada bulan September 2023 ni. Adalah kerana 3 perkara. Dan kemudian saya tengoklah perjalanan saya ke Mersing, jumpa anak-anak muda. Saya mula nampak kenapa data menunjukkan bahawa karismatik orang yang akan paling dicari dalam pasaran pekerjaan masa depan, yang AI takkan dapat isi, iaitu mereka yang satu adalah analytical. Kerana data AI hanya boleh merangkumkan maklumat, tapi menggunakan semula maklumat secara pintar hanya boleh dilakukan oleh akan menyediakan peluang pekerjaan gaji tinggi, iaitu mereka yang berminat dengan data dan kemudian menggunakan data secara kreatif untuk mencipta peluang-peluang baru yang AI tak boleh bentangkan, kerana AI adalah teknologi. Dan kemudian bagaimana kumpulan yang kritis yang ingin mengeluarkan dunia daripada zone selesa matematik lama, kerana dah ada data baru, big data. Kemudian kita akan ada algorithm reading. Tapi saya 3 purpose entity ni, bila saya jumpa baru saya faham. Rupanya apabila saya berinteraksi banyak, yang tak ada kepada personality anak-anak muda kita adalah mereka bersifat sangat interaktif dengan big data atau bersifat analytical. Orang yang faham tentang pergerakan data. Yang kedua, kreatif. Berani berfikir di luar kotak dan menghasilkan fikiran-fikiran baru. Dan yang ketiga, kritis, berani keluar daripada zon selesa. Kerana dunia akan menganggap 3 mereka ni, analytical, kreatif dan juga kritis ni, sebagai orang yang akan memacu pasaran dunia pekerjaan. Bila saya pergi, saya jalan, saya berbual, baru saya nampak satu yang tak ada kepada ciri-ciri anak muda Malaysia dan ciri-ciri yang tak ada pada Malaysia pun. Untuk bergerak ke depan adalah 3 ciri. Yang mana kemunculan AI tak akan boleh menghapuskan golongan ni, iaitu mereka yang analytical, mereka yang kreatif dan mereka yang kritis. Saya tinggallah 10 buah buku ni tanpa ampun. 50 pertama yang saya ambil, siapa nak buku mengenai tulisan seorang pejuang gerila British yang memilih bersama dengan orang Melayu selepas British kalah dalam Perang Dunia Pertama. Bila British kalah tahun 1941, iaitu serangan pada 8 hari bulan Disember tahun 1941, dan kemudian British berundur dan kalah. Jadi pada tahun 1941, Colonel Lieutenant Spencer Chapman ni, setelah dia pergi dan cuba membantu tentera British bertahan di Ipoh, dia gagal. Kemudian terpasuk infanteri ke-11 British yang cuba bertahan di Kedah, di Pulau Pinang, kemudian berundur, kalah di Kuala Lumpur dan terpaksa berselerak lari hingga ke Johor. Kemudian mereka pergi ke Singapura. Bila nak bergerak ke Singapura, Spencer Chapman telah memilih untuk bertahan dalam hutan. Jadi dia tak nak balik bersama tentera British kerana dia seorang askar British yang didatangkan daripada Brisbane, Australia pada 22 hari bulan Disember. 14 hari lepas Jepun langgar tanah Melayu, kerana dia seorang pejuang gerila, dia diterbangkan daripada sekolah gerila tentera British di Australia untuk bantu askar British yang terperangkap dalam perang yang mereka tak dapat tangani kemasukan tentera Jepun. Di 3 tahun 1941 sampai tahun 1944 dia berjuang secara gerila bersama dengan orang Melayu dalam hutan di sekitar Johor dan juga Negeri Sembilan. Inilah yang dipotretkan dalam filem Sarjan Hassan. Apabila Sarjan Hassan yang dilakonkan oleh P. Ramlee juga watak benar, seorang orang anak Melaka yang menyertai askar British, kemudiannya berjuang selepas Jepun menduduki tanah Melayu, berjuang secara gerila. Jadi saudara nampak satu scene P. Ramlee dan seorang lelaki Inggeris menyusun strategi untuk menyerang kubu British. Itulah Lieutenant Spencer. Watak Inggeris tu wujud. Jadi P. Ramlee bila nak buat filem Sarjan Hassan, dia pergi berjumpa dengan keluarga Sarjan Hassan. Cuma dia tak boleh buat autobiografi, sebab tu dia mengambil kreatif. Watak Sarjan Hassan yang ada, tapi dia tak buat berdasarkan jalan cerita Sarjan Hassan. Sebab tu dia bermula dengan Sarjan Hassan adalah seorang yang datang daripada Taiping. Taiping P. Ramlee bagi kan. Tapi cerita benarnya Sarjan Hassan adalah seorang anak Melaka yang menyertai askar Melayu dan kemudian berjuang di hutan di sekitar sempadan Negeri Sembilan, Selangor dengan Melaka. Itu yang mana Spencer duduk dalam grup yang lain pula. Tapi mereka sering berjumpa. Jadi Spencer bercerita tentang detail bagaimana selama 3 tahun dia berada dalam hutan tanah Melayu, berjuang siap dengan fakta tahun ni. Sebab tu saudara boleh tahu infanteri ke berapa, askar Melayunya apa. Ini bacalah lebih kurang dalam 450 muka surat. Saya jual dengan harga RM80 bagi siapa yang nak buku tanpa ampun, ataupun tajuk dia The Jungle is Neutral.
tanpa ampun. Tajuk dia The Jungle is Neutral. Menunjukkan kata Spencer, siapa saja yang masuk ke dalam hutan, bawalah apa ideologi, hutan akan bersifat sama. Berarti kata dia bagi waktu tu ada 4 kelompok yang berjuang dalam hutan. Satu adalah tentera Jepun yang masuk memburu orang yang menentang mereka. Kemudian komunis, yang di komuniti Cina yang diburu oleh Jepun, mereka ada kumpulan mereka sendiri. Kemudian ada pejuang Melayu, askar Melayu. Dan kemudian ada kumpulan dia. Jadi 4 kumpulan ini selalu berselisih dalam hutan. Dan dia ceritakan secara detail tahun, brigade, lokasi perang, hinggalah bawa kepada Jepun menyerah kalah. Jika saudara nak, saya belanja, bukan belanja, ini harga dia RM80. Saudara beli dekat pengeluar buku ni, saya launch dulu. Kalau saudara nak dapat daripada pembekal, pesta buku. Jadi mereka beri kepada saya dulu 50 buah. Dan saya sedang order 50 buah yang kedua. Sebab kita dah jual 40 buah buku ni. Ini tinggal 10. Nanti saya naikkan 10 yang baru. Kalau saudara nak, saya bagi RM80. Kalau saudara nak buku autobiografi, Spencer ni lahir 1907. Jadi bila dia datang berperang tu, dia berusia dalam usia 27 tahun. Bila dia balik ke British tahun 1946, dia meninggalkan jawatan dia sebagai seorang tentera pada usia 39 tahun, dia jadi guru. Spencer meninggal pada tahun 1971. Kerana di barat, di United Kingdom, yang menerima banyak pingat adalah askar-askar British yang berjuang menentang Jerman terus daripada pengkalan Norway. Kan the D-Day tu, askar British yang bergabung dengan Amerika masuk dan halau tentera Jerman keluar daripada Perancis. Itu yang hari ini adalah hari kerajaan dia, di mana Jerman jatuh hari ini, ulang tahun yang ke-78. Rusia meraihkan kejayaan dia, menghalau Jerman keluar daripada Saint Petersburg dan kemudian sampai ke Berlin. Rusia berjaya menakluknya dan membentuk sebuah kerajaan Jerman Timur pro-Rusia. Di buku ni, oleh kerana orang yang seperti Spencer dilupakan United Kingdom, Spencer balik dia hanya jadi seorang guru dan kemudian pencen sebagai orang pentua biasa, tak terima apa pun pingat. Jadi tahun 1948, kawan Spencer yang bernama Whelan, dia tahu Spencer berjuang. Spencer tak berundur, tak lari meninggalkan tanah Melayu ketika askar-askar British yang lari. Kerana Spencer tak menerima apa-apa pengiktirafan. Maka penerbit buku ni, dia terbitkan buku Kisah Hidup Spencer. Dan buku ni tak dipedulikan, dia jadi box office. Dia jadi buku box office kerana ramai orang membeli untuk tips ada dalam hutan. Askar sangat beli sebab buku ni dihormati kerana 3 tahun, sebab tak pernah ada sejarah orang berjuang 3 tahun dalam hutan. Maka banyak popular di kalangan askar. Bila dia pergi ke Festival Buku Frankfurt, dia berjaya dihidu oleh penerbit buku di Malaysia, Institut Buku Darul Ihsan. Dia nampak, ini buku latar tanah Melayu. Maka tahun 2023, bayangkanlah, 48, 2008 dan 60 tahun. 70 tahun lebih kemudian, barulah diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia. Kerana teks asal, manuskrip asal buku ni dalam bahasa Inggeris, jadi ditemui di Festival Buku di Frankfurt, Jerman. Kemudian bila kita baca, ini detail tentang hutan di Malaysia. Malah pertempuran dengan data sejarah, tarikh-tarikh. Kalau saudara baca ni, selain saudara dapat tip bagaimana untuk buat jungle survival, saudara baca pula sejarah tanah air, perjuangan yang mungkin tak pernah diungkapkan secara akademik pada tuan-tuan, apa yang berlaku pada tahun 1941 waktu Jepun datang sampai Jepun menyerah 1945. Jadi saya jual dengan harga RM80. Kalau saudara nak beli dengan buku book office yang kita nak menuju ke Road 2000, ke Road 2000 buah jualan buku, saya masih berazam untuk mencapainya kerana kita capai 1270 dulu. Bulan Ramadan kita capai 350. Jadi kita dah ada 1620 buah. Sekarang saya baru masuk 50 lagi. Untuk pelan-pelan menuju sebelum hujung tahun ni saya dapat jual buku ni 2000 buah. Sekarang nak Road to 1700, 1700 naskah. Saya akan bangga lah tuan-tuan sebab buku ni print 5,000 je. Kalau dijual 2,000 oleh ZRA Stream, berarti hampir 40% daripada buku ni saudara adalah pembeli dia. Sebab dalam jualan terbuka daripada 5,000 stok masih ada. Mereka memperlahankan promosinya kerana melajukan promosi buku ni. Kemudian buku Abu Bakar Siddiq yang 1,000 naskah dah habis. Kita ZRA Stream tolong jual lah 280 naskah. Kemudian nak datang buku yang akan keluar ni adalah Umar Al-Khattab yang akan dilancarkan pada pesta buku. Saya dah book 300 untuk tuan-tuan beli. Jadi tuan-tuan support sedikit untuk beli buku riwayat hidup Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai satu-satunya buku hingga sekarang sebagai riwayat terbaik yang ditulis dalam bahasa Inggeris, kerana riwayat-riwayat lain ditulis dalam bahasa Islam, dalam bahasa Arab. Kalau saudara nak buku yang ditulis oleh Martin Lings. Martin Lings lahir tahun 1906. Dia lahir setahun. Ini dua-dua ni lahir pada tempat yang sama. Martin Lings juga lahir di London, ni pun orang UK dia. Cuma mereka berbeza bidang. Martin Lings ni lahir dalam bidang akademik. Apabila dia menjadi pakar akademik,
Kemudian dia mengalami masalah, dia tak boleh konsisten dengan ajaran Kristian kerana dia dilahirkan dalam sebuah keluarga Kristian Katolik. Jadi apabila dia mempertikaikan tentang kedudukan Nabi Isa sebagai Jesus Tuhan, dia sedang mencari agama baru dan dia terjatuh cinta dengan agama Buddha. Dia hampir membuat perjalanan pergi untuk menjadikan diri dia seorang Buddha, hinggalah apabila dia dikenakan tindakan disiplin. Daripada unit penyelidikan, dia minta turun ke bahagian gudang dalam Museum London pada tahun 1907, 1931. Dia dibuang ke di cold storage. Sampai situ dia baca tentang teks Nabi Muhammad yang dirampas oleh orang British daripada kerajaan Mesir, dibawa pergi ke London. Bila dia baca, maka dia jatuh cinta kepada Islam. Itu yang menjadikan daripada London dia pergi ke Munich di Jerman. Di sana ada seorang syekh tarekat yang sangat terkenal, Syekh Al-Bayun, tarekat Alawiyah Sunni. Dia masuk Islam dan kemudian dia pergi tinggal di Mesir daripada tahun 39 hinggalah berlaku revolusi Mesir, itu rusuhan Mesir tahun 1952. British suruh dia balik. Bila balik, dia bekerja dengan kerajaan British tapi menjadi pendakwah Islam yang sangat terkenal di United Kingdom. Dia menyampaikan banyak syarah dia, hinggalah syarah dia yang terakhir 2006 ketika dia berusia 94 tahun, 3 bulan sebelum kembali ke Rahmatullah. 4 bulan sebelum kembali ke Rahmatullah, dia telah menyampaikan ceramah yang sangat besar. Dia disertai oleh 4,000 sarjana daripada seluruh dunia untuk mendengar sirah tentang Nabi Muhammad SAW. Jika saudara nak buku ni yang dianggap bestseller, dalam bahasa Inggeris terjual 1 juta naskah lebih. Dalam bahasa Malaysia ada 5,000 naskah, masih ada baki dia. Saya sedang nak habiskan buku ni dengan menggunakan kekuatan stream dari RSIM untuk jual buku Nabi Muhammad ni. Kalau saudara nak ni pun RM80. Kalau ambil combo, saya bagi 100.5. Okey, 2 buah buku saya diskaun RM10, 80. Tapi saya nak habiskan buku Apa Itu Tasawuf kerana nak bagi laluan. Lepas ni saya tak masuk lagi lah Apa Itu Tasawuf sebab saya pun dah jual banyak dah buku ni. Saya nak bagi laluan kepada buku Imam Ghazali. Jadi hari ni saya belanja dulu tuan-tuan. Siapa ambil dengan buku ni saya belanja 120. Saya diskaun RM30. Kalau ambil combo tanpa ampun dengan tasawuf 120. Nabi Muhammad SAW oleh Martin Link dengan tasawuf juga ditulis oleh Martin Link. Saya tak boleh nak review buku ni panjang, saya tak boleh nak berniaga. Saudara lock buku ni. Malam sikit nanti saya review. Ni adalah sebuah buku tentang bagaimana Martin Link, penulis yang sama, selepas dia masuk Islam, dia menjadi seorang pengamal tarekat. Kemudian dia nak jawab kepada orang Barat, apa itu tasawuf dalam Islam? Kerana Barat mengatakan tasawuf adalah falsafah Islam. Katanya tak, falsafah adalah apa yang dipanggil orientasi minda manusia. Tapi tasawuf kata dia dipandu oleh Al-Quran dan hadis. Berarti pembebasan manusia untuk bercakap tentang Tuhan yang Esa adalah berpandu kepada Al-Quran dan hadis. Ini jawapan dia kepada masyarakat Barat dan kemudiannya diguna pakai oleh masyarakat Islam sebagai panduan untuk memahami apa itu tasawuf. Diterjemahkan. Kalau nak combo, kalau nak buku ni saja 70. Tapi kalau combo saya belanja 120. Sebab saya nak habiskan buku Apa Itu Tasawuf, saya nak masuk balik buku Imam Ghazali. Supaya kita boleh belajar balik 6 prinsip Imam Ghazali tu. Saya akan cuba dapatkan 100 set buku Imam Ghazali. Jadi saya nak habiskan buku Apa Itu Tasawuf, saya ada dalam 20 buah lebih lagi. Saya beli lock.